Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mengikuti secara langsung dalam Facebook Jabatan Museum Malaysia pada hari ini, dan untuk kali ini adalah julung-julung kalinya Museum Seni Kerak Orang Asli bersiaran dalam secara langsung dalam Facebook laman Facebook Jabatan Museum Malaysia sempena dengan Perintah Kawalan Pergerakan pada tahun ini. Jadi style ini adalah merupakan salah satu pengisian yang dibuat oleh Jabatan Museum Malaysia, dan pada hari ini adalah di bawah kategori Museum Seni Kerak Orang Asli, di mana saya akan berkongsi info-info berkenaan dengan ukiran dan juga masyarakat orang asli yang berada di Semenanjung Malaysia. Di Semenanjung Malaysia, ya tuan-tuan dan puan-puan, orang asli ini biasanya dipanggil di Malaysia. Pada saya itu adalah tidak tepat, sebab dalam Akta Orang Asli Akta 134 hanya menggariskan di Semenanjung Malaysia sahaja. Sabah dan Sarawak dia tertakluk kepada akta-akta dia sendiri. Jadi pada hari ini saya akan membincangkan satu tajuk yang agak menarik, dan kalau tajuk tu kalau kita tengok agak panjang juga, dengan tajuk manifestasi ukiran dalam ritual dan kepercayaan orang asli. Tajuk tu nampak panjang, tapi sebenarnya saya akan bawa dalam satu keadaan ataupun dalam kita berkongsi info-info dalam bahasa yang mudah. Jadi sebelum saya mengupas ataupun berkongsi mengenai tajuk berkenaan, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu diri saya. Orang-orang tua kata tak kenal maka tak cinta, tapi kita bukan nak cinta. Kita nak cinta dengan info-info yang berkaitan dengan orang asli. Jadi nama saya Asmawi, nama pendeknya. Kalau nama panjangnya Asmawi bin Muhammad Yunus. Jadi kita ambil nama pendek je, orang selalu panggil saya MM, Asmawi Museum. Jadi saya memulakan perkhidmatan pada tahun 1996 yang lalu, 24 tahun yang lampau, pada 10 Jun 1996, di mana saya memulakan karier di Jabatan Arkib Negara Malaysia. Jadi saya sinonim dengan bekerja dengan jabatan kerajaan di tempat ataupun jabatan-jabatan yang menyimpan nilai-nilai sejarah. Cuma kalau saya tanya, saya mungkin ada orang bertanya apa beza arkib dengan museum. Jadi itu juga saya nak berkongsi sedikit maklumat lah. Arkib ni dia menyimpan dalam bentuk dokumen, dan dokumen dia satu dalam dunia. Jadi contohnya kalau surat perjanjian Inggeris Belanda ada di situ saja. Jadi untuk hari ini kita akan berkongsi berkenaan dengan tajuk manifestasi dalam kepercayaan dan ritual orang asli. Jadi di Semenanjung Malaysia, masyarakat orang asli dalam bahasa mudahnya dipecahkan ataupun terbahagi pada tiga suku bangsa. Di mana kita ada Negrito, Melayu Proto dan Snoy, ataupun dalam bahasa orang asli mesti disebut Senoy. Dia tidak boleh sebut Snoy, Senoy, tapi dalam bahasa mudah boleh disebutlah. Jadi bagi dalam tiap-tiap tiga suku bangsa tadi dipecahkan kepada 6 suku kaum. Contoh di bawah Negrito kita ada Kinsyu, Kinta, Lanoh, Jahai, Medrek dan Batek, BATAQ. Kadang-kadang dia BATIK. Jadi dia BATAQ, Batek. Dalam untuk Snoy, dalam suku bangsa Snoy kita ada Temia, Semai, Smokberry, Cik Wum, Jahuk dan Mahmeri. Dan bagi suku bangsa Melayu asli, juga kadang-kadang disebut Melayu Proto, kita ada Temuan, Semelai, Jakun, orang Kanak KANAQ, bukan KANAK, orang Kuala dan orang Seletar. Jadi itu adalah 18 suku kaum masyarakat orang asli yang ada di Semenanjung Malaysia. Jadi populasi masyarakat orang asli ini menghampiri 200,000. Jadi data yang terkini kita belum ada, sebab data-data ini kita ambil daripada Jabatan Kemajuan Orang Asli. Dan
Mungkin kalau data yang ada ni mungkin kita akan tambah baik pada dari masa ke semasa, dan tiap-tiap tiga suku bangsa ini dia mempunyai rupa wajah fizikal yang berbeza. Jadi kalau bahasa mudah dalam suku bangsa negeri itu, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dia warna kulit dia agak kehitam-hitaman, fizikalnya rendah, dan rambut keriting keriting lebat. Jadi saya dalam banyak-banyak suku kaum tadi, maknanya ada 18, saya hanya mungkin saya bawa contoh satu kenapa suku kaum Batak itu dinama suku kaum bukan Batak, maafkan saya, yang orang Kanak. Kenapa dia digelar orang Kanak? Okey, sebelum tu dalam saya terus berinteraksi dengan tuan-tuan dan puan, dan jika sekiranya ada soalan-soalan, mohon tuan-tuan untuk ajukan kepada saya di laman Facebook, dan jika saya tak sempat jawab soalan ini secara live, saya akan jawab selepas ini. Di mana boleh juga lontarkan soalan tu di laman Facebook Jabatan Muzium Malaysia, juga di Muzium Seni Kerah Orang Asli, dan juga boleh emailkan terus kepada saya di Asmawi @jmmjabatanmuziummalaysia.gov.my, dan insya-Allah nanti saya akan jawab segala persoalan-persoalan yang berkaitan dengan orang asli sahaja, ya, orang asli sahaja. Jadi kalau soalan-soalan lain itu kena bagi kepada orang lain lah. Dan sebab dalam sebelum ni pun sebelum kita meneruskan acara yang seterusnya, sebelum ni memang ada beberapa permohonan soalan permohonan kajian yang kita terpaksa tangguhkan kerana arahan PKP ini, dan mungkin benda tu akan dibuat selepas daripada PKP ini. Jadi jika soalan-soalan yang berkaitan dengan hari ini ataupun sebelum apa jua yang berkaitan dengan orang asli, boleh lontarkan kepada kami di Jabatan Muzium Malaysia, dan insya-Allah kita akan pihak kami akan cuba menjawab dengan sebaik-baiknya soalan-soalan tersebut. Okey. Apa yang saya teruskan dengan berkaitan dengan suku kaum suku kaum Kanak tadi. Kenapa dipanggil Kanak? Jadi orang Kanak ini adalah merupakan suku kaum yang paling sedikit. Suku kaum yang paling sedikit di Semenanjung Malaysia, dan dia fizikal dia agak kecil, maka sebab itu mungkin pengistilahan nama itu diambil kerana sifat kecilnya, maka dia dipanggil sebagai macam kebudak-budakan, itu dia dipanggil Kanak. Tapi ejaan dia bukan K-A-N-A-K tapi K-A-N-A-Q. Jadi dan ikut kajian yang dibuat, walaupun mereka telah dewasa, tetapi masih lagi orang kata mempunyai sifat keanak-anakan. Jadi mungkin atas sebab itu suku kaum Batak itu suku kaum Kanak itu tadi dinamakan sebegitu. Jadi dalam bagi kategori ataupun suku kaum ini, suku kaum ini mempunyai, dikatakan mengikut kajian adik-adik, mempunyai dia ada macam Lanoh, Mendrek, Kingsiu mempunyai immunity yang rendah. Jadi dalam keadaan wabak COVID-19 hari ini, golongan ini adalah merupakan yang jika sekiranya terdedah kepada wabak ini, dia kebolehan dia untuk menangkis wabak ini agak kurang, ataupun di mana mereka memerlukan satu perlindungan yang tinggi bagi membolehkan mereka untuk survive dalam kehidupan dia. Sebab dia biasanya dia biasanya gen-gen dia agak berkurangan jika hendak dibandingkan dengan golongan suku bangsa yang lain. Di Muzium Seni Kerah Orang Asli
ukiran-ukiran ataupun arca-arca ukiran yang dibuat oleh masyarakat orang asli, khususnya yang melibatkan masyarakat orang asli suku kaum Mahmeri dan Jaho. Di dalam galeri Museum Seni Kerah Orang Asli kita banyak fokus kepada koleksi-koleksi Mahmeri dan juga Jaho. Dan ukiran-ukiran yang dibuat oleh masyarakat orang asli mempunyai nilai estetika yang tersendiri. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat di belakang saya ni, saya berhadapan dengan patung moyang lanjut. Patung moyang lanjut, dan ini adalah merupakan salah satu ukiran yang dibuat oleh masyarakat orang asli di suku kaum Mahmeri Pulau Keri Selangor, di mana ukiran-ukiran yang dibuat oleh masyarakat orang asli ini mempunyai nilai estetika yang cukup tinggi, di mana kalau kita tengok pengukir-pengukir pada masa dahulu, pengukir-pengukir orang asli pada masa dahulu, sebelum dia dapat mengukir satu-satu patung itu, dia mesti mendapat ilham dalam mimpi, barulah dia boleh memikirkan berapakah, okey, kita jawab soalan berapa jumlah orang asli di Malaysia. Jadi untuk data 2012, data ni memang agak lama, tapi itu yang kita ada, seramai 178,197 orang. Dan data ini adalah kita ambil daripada Jabatan Kemajuan Orang Asli ataupun JAKWA. Dan bagi soalan suku mana yang paling ramai di Semenanjung Malaysia, sudah pastinya yang mewakili 55% daripada masyarakat orang asli di Semenanjung Malaysia adalah suku kaum Semai. Semai ada dua, iaitu Semai Pahang dan Semai Perak. Jadi ini adalah merupakan suku kaum yang terbesar di kalangan masyarakat orang asli di Semenanjung Malaysia. Jadi berbalik kepada info yang saya ceritakan tadi berkenaan dengan ukiran-ukiran masyarakat orang asli, khususnya yang istilah orang kata sekarang yang paling rare, maknanya merujuk kepada suku kaum Mahmeri dan Jaho. Tapi dia bagi Mahmeri dengan Jaho, dia ada satu, kalau kita tengok ada satu perbezaan yang ketara ukiran-ukiran yang dibuat tu. Dan boleh dikatakan hanya dua suku kaum ini sahaja yang membuat arca-arca ukiran dalam bentuk topeng ataupun patung. Tapi topeng ni lebih kepada masyarakat orang asli suku kaum Mahmeri sahaja. Dan patung ini ada daripada masyarakat orang asli suku kaum Mahmeri dan juga Jaho. Dan apa yang saya nak cerita ialah kebolehupayaan masyarakat orang asli, khususnya dalam membuat ukiran, di mana mereka mengukir tanpa menggunakan sebarang bentuk geometri. Maksudnya tidak ada ukuran-ukuran tepat yang dia perlu, maknanya alatan-alatan yang dia perlu untuk membuat sesuatu ukiran tu supaya menjadi cantik ataupun tepat ukuran dia. Dia hanya menggunakan imajinasi dia, lepas tu kebolehupayaan dia untuk mengukir. Itulah yang menjadi sesuatu ukiran patung dan topeng itu menjadi sesuatu yang agak menarik. Jadi kalau apakah jenis kayu yang biasa digunakan oleh masyarakat orang asli dalam mengukir? Kayunya banyak yang digunakan, tetapi yang biasa digunakan adalah pelbagai jenis kayu. Contoh yang kayu-kayu, ada yang kayu keras dan ada yang kayu-kayu yang jenis lembut. Jadi biasanya kayu yang biasa digunakan untuk mengukir ialah adalah kayu nyiris batu, nyiris bunga, kayu angsana. Itu biasanya bagi masyarakat orang asli suku kaum Mahmeri. Tetapi kalau bagi masyarakat orang asli suku kaum Jaho di Kuala Krau, Kuala Krau bukan Kuala Kurau apa lain pula. Kuala Krau
Dia ada yang kayu cengar, kayu rengas. Jadi itu antara kayu-kayu yang biasa digunakan oleh masyarakat orang asli dalam membuat bentuk-bentuk ukiran, sama ada patung ataupun topeng. Dan harus diakui tuan-tuan dan puan-puan mana yang belum mengetahui bahawa ada beberapa koleksi masyarakat orang asli ini telah diiktiraf oleh pihak UNESCO sebagai masterpiece in the world. Jadi masterpiece in the world ni maksudnya kalau hilang di Malaysia ni maka hilang dalam dunia. Jadi itu merupakan betapa unik ataupun betapa bernilainya ukiran-ukiran yang dibuat oleh masyarakat orang asli. Dan kalau kita lihat kalau beberapa nama ukiran, contoh kalau ukiran topeng moyang bocos, moyang Tok Nani, moyang Pongkol, moyang Lanjuk yang berada di belakang saya, patung harimau berantai. Tapi harimau berantai tu jauh di sana, agak susah kita nak tunjuk. Tapi kalau boleh tunjuk patung harimau berantai itu lagi cantik sebenarnya. Sebab apa yang cantik tu? Sebab apa yang saya nak ceritakan, bagaimana keunikan yang dibuat oleh masyarakat orang asli itu. Jadi mungkin kalau selepas ni, kalau kita ada masa, kita akan cuba mendekati patung harimau berantai itu nanti. Sebab apa yang saya nak ceritanya, bagaimana rantai itu maksudnya gegelung. Dan saya rasa kalau bercerita tanpa melihat pada acuan ataupun koleksi-koleksi, saya rasa tidak sampai intipati dia. Jadi seharusnya saya rasa apa yang saya nak ceritakan, cuba kalau nampak apa yang saya nak cerita ni, ini patung harimau berantai, harimau berantai yang diukir oleh masyarakat orang asli. Dan kalau kita tengok di sini apa yang saya nak cerita, di mana kalau kita tengok rantai-rantai yang diukir, rantai-rantai yang diukir ni tanpa disambung. Maksudnya contoh kalau kita gelang, kita akan sambung macam tu. Tapi dia tidak disambung. Maksudnya dia hanya diukir dalam sebatang kayu dan tidak ada satu penyambungan yang dibuat. Jadi begitu, kalau kita tengok begitu ukiran dia begitu tingginya, nilai ukiran dia, kebolehupayaan dia untuk mengukir tanpa dia menyambung setiap rantai-rantai yang dibuat ini. Dan ada satu lagi, kalau yang harimau berantai ini dia ada bola di dalam mulut dia. Bola di dalam mulut di mana, tapi yang ni tak ada. Cuma saya nak cerita bahawa ada bola di dalam mulut dia. Bola itu tidak boleh dikeluarkan dan tidak boleh dimasukkan. Tetapi bola di dalam mulut dia tu boleh bergerak dan boleh dipusing. Jadi macam mana bola yang berbentuk bulat dalam mulut tu diukir di dalam tu? Macam mana dia licinkan benda tu? Jadi pada masa dahulu, kalau zaman sekarang untuk melicinkan ukiran-ukiran biasa, kalau kita guna kita guna kertas pasir, kan? Tapi untuk orang asli pada masa dahulu, kita tidak gunakan kertas pasir, dia guna daun mempelas. Daun mempelas ni dia dalam bahasa mudah macam adik-beradik dengan kertas pasir lah. Jadi kalau kita gosok dia, kalau kita gosok dia akan menjadi lagi cantik, lagi bersinar, lagi orang kata shining dia tu timbul lah, macam orang make up lah agaknya. Jadi dia akan lagi nampak menarik ukiran-ukiran yang dibuat oleh orang asli. Dan kalau ini adalah contoh ukiran patung harimau berantai. Dan kalau boleh kita pergi ke topeng pula. Topeng sebab kalau ada persoalan ya, ada persoalan kenapa suku kaum Kanak semakin pupus, dan jadi saya rasa untuk mengupas soalan ini, dia sebenarnya yang pertamanya dari yang orang Kanak ni makin pupus. Dan saya data dia lebih kurang ada 82 orang sahaja saya rasa. Jadi dia
Okey, sebelum kita pergi kepada kadar apa ni, dia ada sebab yang pertamanya masalah dari segi kesihatan dan perkahwinan campur. Ia sebenarnya genetik dia tidak berkembang. Dan sebab ikut kajian di awalnya dulu, kenapa masyarakat orang asli suku kaum Kanak di Johor ni dia makin lama makin kurang dan cuma kita mengharapkan agar jangan pupus sebab kajian yang dibuat di awal menunjukkan bahawa dia berkahwin sesama sendiri. Jadi Wak jika seorang suami itu mati, maka anak boleh ambil tempat suami itu tadi. Jadi bila begitu maka genetik dia tidak berkembang. Bila genetik tidak berkembang maka populasi dia berkurang. Tapi selepas pada itu, maknanya sebelum ini Jabatan Hal Ehwal Orang Asli dan selepas 2010 ditukar kepada nama Jabatan Kemajuan Orang Asli, maka perkara itu telah dinasihatkan supaya tidak diamalkan lagi oleh masyarakat orang asli, khususnya bagi masyarakat orang asli suku kaum Kanak. Dan bagi masyarakat Johor yang saya sebut tadi yang membuat ukiran patung. Jadi masyarakat orang asli yang masih aktif dalam penghasilan ukiran patung adalah di Jerantuk. Jerantuk nama tempatnya Kuala Krau dan mereka ini masih lagi aktif dalam membuat ukiran patung itu tadi. Dan di sini juga koleksi, soalan seterusnya, koleksi ukiran mana yang dipamerkan, koleksi ukiran orang asli yang dipamerkan selain pada Museum Seni Kraf? Banyak, lebih pada satu, jangan risau. Yang pertama adalah perlu saya highlight tempat saya bertugas dulu. Tadi saya tak sempat nak sebutkan sebab dulu 2002 sehingga 2009 saya bertugas di Museum Orang Asli Gombak. Jadi itu adalah salah satu museum yang mempamerkan koleksi selain daripada di sini. Jadi di sana saya rasa dia lebih luas sikit sebab dia ada 3 aras bawah, aras 1 dan aras 2. Selain daripada itu di Museum Seni Asia, Museum Cameron Highland dan museum yang dikendalikan oleh NGO di Malaysia. Ukiran kalau persoalan ukiran terkenal bagi masyarakat orang asli. Kalau bagi di galeri Museum Seni Kraf Orang Asli, ukiran yang menyumpit patung penjaga bunuh tahan. Jadi patung penjaga bunuh tahan ni dia tak ada di sini tapi dia berada di belakang sana. Jadi itu antara koleksi-koleksi yang ada bagi masyarakat orang asli suku kaum Johor selain daripada ukiran sepili. Ukiran sepili ini adalah ukiran kecil dan dia ada di sebelah kanan saya tapi agak jauh sikitlah, mungkin selepas ini kita boleh tengok. Dan sepili tadi kita tengok apa itu sepili. Kan nanti orang panggil sepilai pula. Kan ikan sepilai ni ikan laga-laga yang kita panggil sepili. Jadi saya ingin tunjukkan apa itu patung sepili yang biasa dibuat oleh masyarakat orang asli suku kaum Johor. Dan ini adalah ukiran-ukiran yang dibuat oleh masyarakat orang asli, khususnya bagi masyarakat orang asli Johor. Dan patung-patung ini, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mengikuti secara langsung pada hari ini, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, patung ini adalah digunakan dalam sistem perubatan secara tradisional bagi masyarakat orang asli. Jadi patung-patung ini diukir adalah bagi proses penyembuhan penyakit, dan di mana jika seseorang itu sakit, dia sebagai tukar ganti. Jadi patung ini diukir sebagai tukar ganti. Contoh maknanya jika seseorang itu sakit, kemudian patung penyakit itu tadi dipindahkan kepada arca-arca ukiran yang diukir, dan selepas itu patung ukiran ini akan dibuang sama ada ke dalam hutan ataupun akan dibuang ke kawasan-kawasan yang agak jauh lah.
Jadi contohlah kalau si Wahidah ke Yus ke masuk dalam hutan ikut saya pergi ke kampung orang asli, tiba-tiba terjumpa satu bungkusan kapur, jangan kata-kata nak pijak ataupun kata-kata nak ambil. Sebab itu adalah peralatan yang digunakan dalam sistem perubatan sistem perubatan secara tradisional di kalangan masyarakat orang asli. Yang ini adalah merujuk kepada masyarakat orang asli suku Jahuk tadi. Jadi yang masyarakat orang asli Mahmeri pun ataupun lain-lain suku kaum masih lagi menggunakan maksud saya ada menggunakan perubatan secara tradisional tadi. Cuma apa yang fokus kita pada hari ini, saya ingin hanya tonjolkan ukiran-ukiran sepili tadi. Jadi itulah sepili. Jadi kalau disebut tu, maka selepas ini saya rasa dah tahulah apa itu sepili ya. Jangan pula tak tahu. Jadi tapi walau macam mana pun, kalau untuk kejelasan tadi sebagaimana saya katakan tadilah, tidak ada masalah. Nanti lontarkan balik segala persoalan-soalan, tinggalkan soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan di laman Facebook, juga di email saya yang telah sebut. Saya sebutkan lagi sekali, asmawi@jmmjabatanmuseummalaysia.gov.my. Jadi kadang-kadang kita nak menjawab secara terus agak bukanlah sukar, tapi ada persoalan-persoalan yang datang kemudian, insya-Allah kita akan jawab dengan sebaik-baiknya. Dan saya rasa kita perlu pergi ke moyang tadi. Moyang pula. Apa ni, topeng. Sebab kita bercerita berkenaan dengan patung saja. Jadi ini adalah ukiran topeng yang dibuat oleh masyarakat orang asli, yang kalau kita tengok sini, kalau kita tengok ada yang ditulis kayu pulau, PULAI. Kayu pulau ini dia prinsipnya ringan dan mudah untuk diukir. Jadi ada beberapa topeng yang banyak di sini. Ada lebih kurang dalam menghampiri 30, ada 28 semuanya. Jadi ini adalah ukiran-ukiran topeng yang dibuat oleh masyarakat orang asli, yang terdiri daripada macam saya sebutkan tadi, berbagai jenis kayu, kayu pulai, kayu nyiris batu. Jadi pada masa dahulu sebelum sesuatu topeng ini diukir, sebagaimana yang saya sebutkan, dia mesti mendapat ilham dalam mimpi. Dia bukan suka-suka nak ukir. Dapat ilham ataupun dalam bahasa mudah kita kata ada arahan daripada penunggu ataupun moyang-moyang dia, barulah contohlah ada arahan moyang tinggi. Contoh moyang tinggi mengarahkan penghulu untuk mengukir moyang tinggi. Maka penghulu itu perlu mengukir moyang tinggi mengikut permintaan yang telah dibuat oleh moyang tinggi tadi. Dan moyang dan patung itu tadi mesti diletakkan di tengah rumah berhadapan dengan pintu masuk utama. Dan dia pula perlu dihiasi dengan kain kuning. Dan selepas itu jika ada arahan lagi untuk mengukir moyang-moyang yang lain yang mewakili moyang lelaki dan perempuan, maka juga perlu diukir. Jadi maksudnya di sini pada masa dahulu, untuk mengukir satu-satu topeng itu bukannya boleh sesuka hati, mesti mendapat ilham dalam mimpi ataupun alamat dalam mimpi dahulu. Itu versi dahulu. Tetapi untuk versi hari ini, jika sekiranya dalam konteks untuk dikomersialkan ataupun untuk kita kata untuk craft, untuk jualan hari ini, tidak perlu bergantunglah. Contoh, jika ada pengukir-pengukir ada permintaan untuk diukir perkara-perkara tersebut, maka dia bawa contoh gambar untuk diukir, maka pengukir-pengukir orang asli bolehlah mengukir. Dan untuk hari ini pengukir-pengukir orang asli pun juga dah hampir tak ada. Sebab generasi baru ni agak kurang untuk mengukir. Sebab itu, dan itu adalah salah satu peranan kerajaan juga, harus mengekalkan dan salah satunya di bawah jabatan kerajaan
MSQ ataupun Museum Seni Kerah Orang Asli lah juga yang akan cuba mempertahankan benda tu untuk supaya segala hasil-hasil ukiran orang asli itu kita boleh simpan kekal dan kita boleh teruskan penganjuran tersebut. Jadi terima kasih kepada saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti secara langsung Facebook pada hari ini, dan akhir kata setakat itu saja untuk kali ini, dan jika ada sebarang kekurangan mohon ampun, mohon maaf daripada saya. Dan sebagaimana lagi sekali, jika sekiranya ada sebarang persoalan selepas ini, jangan lupa lontarkan, tinggalkan soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan di laman Facebook Museum Seni Kerah Orang Asli pun boleh, Jabatan Museum Malaysia pun boleh, email kepada saya asmawi@jabatan-museum-malaysia.gov.my, dan insyaAllah saya akan cuba menjawab setiap persoalan-persoalan yang tuan-tuan dan puan-puan. Jadi terima kasih lagi sekali, terima kasih lagi sekali, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.